Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Tengah negara kita bergelut dengan isu besar, yaitu 23 rakyat Malaysia yang ditahan oleh rejim Zionis Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Semua orang resah, semua mata tertumpu kepada kerajaan, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mereka mengharapkan Perdana Menteri untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia yang terperangkap di penjara Israel. Dalam keadaan yang tegang ini, muncul pula satu kenyataan panas daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau dengan lantang mendesak Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan dalam satu perhimpunan di Kuala Lumpur. Soalnya, wajarkah desakan macam ini ketika nyawa rakyat kita sendiri sedang dipertaruhkan? Atau sebenarnya Hamzah ada agenda lain yang lebih besar di sebalik kata-kata beliau? Inilah yang menjadi kontroversi dan perdebatan hangat sekarang. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim terus membidas tindakan Hamzah itu. Beliau menyifatkan kenyataan itu sebagai sangatlah tidak bertanggung jawab. Katanya, kalaupun nak jatuhkan kerajaan, bukan sekarang. Bukankah sepatutnya Ketua Pembangkang berdiri sebaris dengan Perdana Menteri dalam isu kemanusiaan ini? Hassan menegaskan lagi, apa yang diperlukan ialah sokongan penuh kepada usaha diplomasi Anwar untuk membawa pulang 23 rakyat Malaysia dengan selamat dan bukannya menambah tekanan politik yang boleh mengalihkan tumpuan. Hassan mengingatkan bahwa inilah saat di mana kerajaan dan pembangkang sepatutnya bersatu menghadapi musuh dari luar. Apabila berdepan dengan ancaman seperti Israel, politik dalaman perlulah diketepikan dahulu. Dan apakah hasilnya? Diplomasi Anwar membuahkan kejayaan. Semua 23 rakyat Malaysia akhirnya berjaya diselamatkan dan dibawa pulang. Satu pencapaian besar yang bukan sahaja menunjukkan keberkesanan pendekatan diplomatik, tetapi juga menepis keraguan tentang kemampuan Perdana Menteri mengendalikan isu antarabangsa yang kritikal. Hassan menambah selepas semuanya selamat pulang, barulah Hamzah dan Blok Pembangkang bebas mengkritik apa sahaja isu lain di dalam Dewan Rakyat. Tetapi dalam soal yang melibatkan nyawa rakyat Malaysia di tangan rejim Zionis, nampaknya Perdana Menteri kita Anwar sudah lulus dalam ujian besar ini. Malah Hassan mencabar Hamzah untuk menunjukkan budi pekerti tinggi sebagai Ketua Pembangkang dengan mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Anwar di Parlimen. Tetapi realitinya adakah itu akan berlaku? Ataupun Hamzah akan terus dengan nada kerasnya kerana sudah terlalu gairah mahu menjatuhkan Anwar? Mari kita tengok semula dari sudut yang lebih mendalam. Apa sebenarnya mesej yang cuba disampaikan oleh Hamzah dengan mendesak Anwar untuk meletakkan jawatan di saat-saat getir ini? Adakah beliau benar-benar percaya yang Anwar itu gagal ataupun ini hanyalah sebahagian daripada strategi politik untuk mengikis keyakinan rakyat terhadap kerajaan perpaduan? Kita kena ingat, sejak awal lagi Blok Pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, memang sentiasa mencari ruang untuk melemahkan kedudukan Anwar. Malah sebelum ini, kita sudah dengar banyak tuduhan bahwa kerajaan Anwar tidak stabil, tidak cukup majoriti kukuh dan hanyalah bergantung kepada MOU ataupun persefahaman politik untuk bertahan. Jadi dalam keadaan rakyat Malaysia ditahan di luar negara, adakah ini peluang yang cuba digunakan Hamzah untuk meniup api rasa tidak percaya terhadap Anwar? Namun persoalan kontroversinya ialah adakah tindakan Hamzah ini boleh dianggap sebagai tidak patriotik? Bukankah sebagai Ketua Pembangkang beliau sepatutnya mengutamakan keselamatan rakyat Malaysia terlebih dahulu sebelum bermain politik? Atau patutkah kita melihat kenyataan beliau sebagai sebahagian daripada peranan semak dan imbang, walaupun waktunya jelas tidak sesuai? Hassan Abdul Karim sudah menegaskan prinsip asas. Ketika berdepan musuh luar, kerajaan dan pembangkang mesti bersatu. Tetapi nampaknya prinsip itu diketepikan. Adakah ini menandakan politik Malaysia sudah sampai
ke tahap di mana perebutan kuasa lebih penting daripada nyawa rakyat sendiri. Kalau kita ingat balik, ini bukanlah kali pertama tokoh pembangkang coba untuk mengambil kesempatan dalam saat-saat yang genting. Beberapa kali sebelum ini pun, retorik sebegini memang sering muncul. Ingat lagikah Anda bagaimana pada era Muhyiddin Yassin, soal kesehatan rakyat masa pandemik pun sempat dijadikan bahan politik? Jadi tidak peliklah kalau kali ini dengan isu besar membabitkan Israel, Hamzah coba muncul sebagai suara lantang menekan kerajaan. Cuma bezanya kali ini nyawa rakyat Malaysia yang menjadi taruhan. Soalnya adakah rakyat Malaysia akan melihat beliau sebagai pemimpin berprinsip ataupun pemimpin yang tidak sabar-sabar mahu menjadi Perdana Menteri sehinggalah sanggup mengetepikan isu kemanusiaan? Seterusnya, Kerajaan Anwar membawa pulang 23 rakyat Malaysia juga membuka lembaran yang baru. Ia seolah-olah satu message bahwa dalam urusan antarabangsa, kerajaan ini mampu berdiri teguh. Malah rekod ini boleh menjadi modal besar buat Anwar, menangkis dakwaan pembangkang yang sering melaungkan bahwa beliau hanya tahu berpolitik tetapi gagal dalam pentadbiran. Tetapi apakah Hamzah sanggup mengakui kejayaan itu? Atau beliau akan terus mencari lagi celah untuk memburukkan image Perdana Menteri? Dan disinilah timbul satu persoalan yang sangatlah kontroversi. Adakah sebenarnya Hamzah sudah terlalu gelojoh untuk naik sebagai Perdana Menteri, sehingga akan apa saja isu akan dipusingkan untuk menjatuhkan Anwar tanpa mengira masa dan keadaannya? Apakah desakan beliau itu lahir dari niat tulen memperjuangkan rakyat ataupun sebenarnya lebih kepada merealisasikan cita-cita politik pribadi? Bukankah lebih wajar kalau Hamzah menunggu sehingga sidang Dewan Rakyat pada 6 Oktober untuk berdebat dan mengkritik berbanding dengan menjerit di jalanan meminta Anwar letak jawatan? Inilah yang buat orang ramai tertanya-tanya. Adakah Hamzah tidak tahu malu, terlalu tidak sabar untuk mahu jadi Perdana Menteri? Kalau benar begitu, rakyat Malaysia patut menilai sendiri watak pemimpin yang sebegini. Sebab kalau dalam saat genting pun kepentingan rakyat tidak diutamakan, bagaimana agaknya kalau beliau benar-benar pegang kuasa nanti? Dan sekarang mari kita lemparkan lagi soalan yang lebih mendalam kepada penonton, kepada kita semua untuk kita sama-sama fikirkan. Kalau Anda berada di tempat Hamzah, adakah Anda akan membuat perkara yang sama? Mendesak Perdana Menteri untuk letak jawatan walaupun 23 rakyat Malaysia masih belum diselamatkan? Ataupun Anda akan memilih untuk ketepikan politik sebentar demi solidariti nasional? Persoalan ini penting karena ia mencerminkan apa yang kita mahukan daripada seorang pemimpin. Kegairahan merebut kuasa ataupun keteguhan mempertahankan rakyatnya. Akhirnya isu ini bukan sekadar tentang siapa betul ataupun siapa yang salah. Ia adalah tentang bagaimana kita melihat masa depan politik Malaysia. Adakah pemimpin sanggup berlapang dada dan bersatu apabila musuh luar mengancam, ataupun kita akan terus berpecah karena ada yang terlalu gairah merebut kerusi Perdana Menteri? Inilah kawan-kawan realiti politik tanah air yang penuh dengan drama, kontroversi, dan juga pendedahan yang mengejutkan. Dan sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri video ulasan pada kali ini, saya ingin meninggalkan satu lagi persoalan tajam untuk kita semua fikirkan bersama. Apabila pemimpin kita sendiri terlalu sibuk bertarung kuasa daripada mempertahankan nyawa rakyat, adakah itu tanda yang negara ini sedang menuju ke arah kehancuran politik? Atau adakah sebenarnya rakyat semakin sadar siapa yang benar-benar layak memimpin? Fikirkan baik-baik, karena jawaban Anda mungkin menentukan masa depan negara kita, Malaysia. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk komen pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Siapa yang Anda rasa lebih relevan dalam krisis ini? Anwar dengan diplomasi yang berjaya ataupun Hamzah dengan desakan yang lantang? Adakah benar Hamzah tidak tahu malu, terlalu tidak sabar mahu menjadi Perdana Menteri?
Atau sebenarnya beliau hanya memainkan peranan politik yang sepatutnya? Teruskan bersama saya di channel ini, Currents VMY, karena kita akan terus bongkar isu-isu panas seperti ini tanpa tapis dan tanpa takut. Tekan butang subscribe, like, dan share supaya lebih ramai boleh join perbincangan kontroversi kita. Baiklah, kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.